Dia fasal berikutnya, menahan mas kahwin dan nafkah. Mas kahwin dan nafkah ni hak siapa tuan-tuan? Hak isteri. Okey. Termasuk kezaliman juga seorang suami yang menzalimi hak isterinya, baik berupa maharnya, nafkahnya ataupun pakaiannya. Apa-apa benda yang perlu kepada seorang suami untuk diberikan kepada isterinya tapi ditangguhkan atau tidak diberikan, dikira zalim. Nafkah tak kira lah. Orang kahwin ni orang nak nampak nafkah batinnya. Tuan-tuan, nafkah zahir lebih teruk pada nafkah batin, tuan-tuan. Kita kena sedia kat dia tempat tinggal yang pada kita tempat tinggal tu selamat untuk dia duduk. Kalau kita keluar pergi kerja, dia duduk seorang-seorang selamat. Dia punya keadaan dia. Kemudian kita kena sediakan nafkah dari segi makanan. Kalau isteri kita tak kerja, kena ada bekalan makanan yang mencukupi. Kena sediakan pakaian kat dia. Ingat senang, tuan-tuan. Tapi kalau benda tu kita boleh buat tapi tak buat, tuan-tuan, kita buat lebih kurang, kita dikira zalim. Mas kahwin dia kita tak bayar, hutang ke apa ke tak bagi penuh, situ hak dia mutlak, zalim. Apa yang berlaku kalau kita buat lagu tu, tuan-tuan? Semua itu termasuk dalam sabda Nabi SAW. Penangguhan membayar hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Hadis yang kita tengok tadi. Dibolehkan mengadu kepada hakim dengan menyifatkannya sebagai zalim dan dikurungnya, yakni dipenjarakan mengikut pendapat hakim. Sama juga macam tadi. Kan lepas-lepas angkat nikah, suami akan baca ta'liq kat isteri kan. Dan kalau kita mengaji, tuan-tuan, dalam bab munakahat ni, tuan-tuan, dia ada hak suami, hak isteri. Hukukuz zaujah. Kalau hak suami, hukukuz zauj kepada isteri, sekurang-kurang kena jaga dua benda, tuan-tuan. Kena jaga nafkah dalam semua benda yang kita kena bagi. Yang kedua, jangan kita aghlazah, jangan kita menekan, memukul atau menjadikan isteri kita ni bahan tempat kita nak lepas amarah. Kita kata kat dia, cakap tak pernah elok, maki hamun, bahasa kesat-kesat, teruk-teruk. Kemudian kalau kita geram lagi, kita pukul dia. Itu semua tak boleh, tuan. Hak itu isteri akan tuntut balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul ke, tuan-tuan? Baik, tengok apa yang dikata oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Pada hari kiamat, seseorang hamba lelaki atau perempuan akan dipegang tangannya, lalu diserukan kepada khalayak ramai, ini adalah fulan bin fulan. Barang siapa yang mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meneruskan ucapannya, seorang wanita yang mempunyai tuntutan ke atas ayahnya, saudara lelakinya atau suaminya akan menjadi gembira kerananya. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maksudnya, maka tidaklah lagi ada pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Tuan-tuan, mai saya dihisap. Dah habis hisap dah, ambil bahagian diri saya, amalan saya apa semua, diri saya dah selesai, maka akan dibuat satu announcement. Ni hamba aku duduk berdiri tang ni, Muhammad Aslam bin Muhammad Syukur. Siapa-siapa ada masalah, siapa-siapa ada hak, siapa-siapa nak mai ambil apa dia pernah buat dulu, mai. Maka akan keluarlah, tuan-tuan, semua orang yang saya pernah fitnah dia, saya pernah kutuk dia, saya pernah hutang dia, saya pernah zalim dia, saya pernah pukul dia, saya pernah curi barang dia. Dalam ramai-ramai tu tiba-tiba kita tengok, kita kenal. Siapa dia? Ni anak perempuan saya. Kali tepi tu isteri saya. Ni mak saya. Takkan orang yang jadi ada hubungan darah dengan kita ni pun, tuan-tuan, nak claim. Tuan-tuan, balik pada firman Allah, kat akhirat tak ada nasab. Tak ada istilah mak, pak, anak, apa semua, isteri, tak ada lah. Dia kira hari tu, tak mana aku boleh korek, aku korek. Tak kira lah, korek kau ayah ke, korek kau laki ke, korek kau anak ke, kau mana boleh. Kita nak penuhkan kita punya kantung pahala, semua nak masuk syurga. Dia fikir lagu tu ya.
Maka isteri yang dulu kita abaikan tanggungjawab kita kepada dia, kita tak bagi nafkah yang sempurna, kita pukul dia, kita buat macam-macam kat dia, dia bersabar, wahai isteri, di akhirat Allah Ta'ala akan balas balik. Ibu-ibu yang anak-anak lelaki dia tak jaga dia, tambah-tambah bila anak lelaki dia kahwin, lebihkan isteri daripada ibu, tak ambil tahu. Jangan susah hati, sabar. Allah Ta'ala akan balas balik, Allah Ta'ala akan bayar balik daripada anak yang sepatutnya jaga kita tadi. Isteri-isteri yang durhaka kepada suami, yang dia tak taat kepada suami, dia suka tinggi suara dengan suami, suka melawan dengan suami. Suami sabar, didik dia, tegur dia, teruskan berdoa supaya dia baik. Tak jadi juga, tunggu di akhirat, isteri ni akan dibayar haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Adil tak tuan-tuan? Maha adil Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sampai macam tu tuan-tuan. Jadi betul lah, bila Allah Ta'ala tak mau kita buat zalim tuan-tuan, takkan kita zalim ni kepada orang yang tak ada hubungan dengan kita. Orang yang ada hubungan, ni bini saya tak apa kot, ni anak saya boleh kot, saya nak terajang sepak dia. Tak, bukan semudah tu tuan-tuan. Kita semua sama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah cipta kita, tak ada lebih, tak ada kurang. Cuma ada part-part yang tertentu yang memang dia ada veto. Contoh mak ayah kepada anak-anak, kan, lagi mana arahan ataupun permintaan yang tak bertentangan dengan syarak, anak wajib ikut. Yang tu lain. Tapi dalam bab-bab yang tak sepatutnya berlaku, pak tak bagi nafkah, pak tak beli makanan ke anak-anak, anak-anak keluar kelaparan dan sebagainya, maka benda tu pak akan bertanggungjawab. Anak-anak akan dapat balik bahagian yang diberlakukan oleh pak nanti ke akhirat. Sampai macam tu sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meneruskan ucapannya, lalu Allah mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan haknya mengikut kehendaknya, tetapi dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Tuan-tuan, kita buat salah direct dengan Allah, kita bertaubat dengan Allah, kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan kita semua tuan-tuan. Tapi salah dengan manusia, Allah Ta'ala tak akan ampunkan selagi manusia tu tak ampunkan kita, tak maafkan kita. Kita ada salah dengan isteri, isteri ada salah dengan suami, kena pakat-pakat minta maaf. Anak-anak lagi dah dengan mak pak setiap hari, kalau mak pak tu masih ada, minta maaf, minta redha, minta doa. Sebab apa tuan-tuan? Dengan cara macam tu saja baru kita boleh mendapatkan pula keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian orang itu diangkat di hadapan orang ramai, dan Allah berkata kepada orang-orang yang mempunyai hak ke atas orang itu, ambillah hak-hak kamu. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambillah amalan baiknya, kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihi oleh Allah dan tersisa dari kebaikannya, kebaikan seberat biji jagung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan sehingga Allah memasukkannya ke dalam syurga. Kalau ia termasuk hamba yang celaka dan tidak tersisa amal sedikit pun, maka malaikat akan berkata, wahai Tuhan kami, kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntutan terhadapnya masih ada. Allah menjawab, ambillah dari kejahatan mereka yang menuntut itu, lalu tambahkanlah kepada kejahatannya, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengar ni pun tuan-tuan, ya Allah, aku bersyukur aku jadi hamba-Mu, ya Allah. Maha adil Engkau. Tolong letakkan kami semua, ya Allah, atas jalan yang lurus, ya Allah. Jauhkan kami daripada zalim, ya Allah. Jadikan kami orang yang mampu bersabar dan bersyukur, ya Allah. Dan kami orang yang mampu redha dengan setiap ketetapan-Mu. Guna tak tuan-tuan zalim? Tak guna tuan-tuan, tak guna. Kalau kita ni orang jaga semayang, orang taat perintah Allah, sedaya upaya kita tinggal segala kejahatan, larangan Allah tuan-tuan. Kurang-kurang nanti bila orang main tuntut-tuntut, daripada pahala kita buat pi, katalah buat pi kita 5 lori, kan, lalat tinggal 1 kereta punya pahala kecil ya, tinggal tak boleh nak buat apa dah, nak masuk syurga pun tak boleh, tengok dosa duk ada 10 lori,
Macam mana nak lawan dengan satu kereta tapi mungkin Allah Ta'ala kesian kat kita, dia ni walaupun macam ni dia tetap tak tinggal amalan. Allah boleh tambah balik pahala untuk kita masuk syurga. Mudah-mudahan itu terjadi kepada kita. Tapi tuan-tuan, untuk orang-orang pelaku maksiat, orang yang tak heran dengan Allah, tak mau dengar segala apa yang diminta oleh Allah, sampai orang mai tuntut ni ambil habis, clear, tak ada dah. Sampai malaikat pun jadi pening nak buat macam mana. Wahai Allah, ni duk ada lagi orang nak ambil pahala ni. Orang yang main tuntut, dia ni pun nak buat macam-macam kat mereka, duk ada lagi, pahala dah ambil, nak buat macam mana? Nilai apa yang diperbuat tu dari segi dosa mereka, ambil dosa mereka, bagi kat kawan ni. Daripada 10 lori, lalas jadi 1000 lori. Mai kok mana Belen? Dosa-dosa orang yang kita duk zalim dulu. Nak counter macam mana? Pahala tak ada, dosa bertambah. Angkat, tok lempak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadu billah. Ngeri tuan-tuan bab zalim ni. Sebab zalim ni kadang-kadang kita tak sedar kita buat, tuan-tuan. Kadang-kadang tak sedar. Kita rasa macam kita melawak, duk cakap dengan kawan-kawan, kan? Tapi kita tak tahu dia redha ke tak. Kita duk menggelak-gelak dan duk ramai-ramai ni, orang panggil istilah apa? Istilah troll. Bahasa lah. Kutuk tak boleh, Nabi tak bagi. Fitnah lagi tak boleh, Islam pun tak bagi fitnah. Tapi dia, bila dia guna istilah troll, boleh. Troll ya bu, bukan ada apa. Ataupun bahasa dia orang sebut bahan sikit ya bu, Allah. Tuan-tuan, kita kata satu benda tuan-tuan, tapi orang tu tak suka tuan-tuan, kita dah zalim kat dia. Tu kira ringan lah tu. Habis ringan lah. Contoh kita panggil dengan satu panggilan sahaja, yang dia tak suka panggilan tu. Tapi kita duk panggil juga tuan-tuan. Satu benda yang dia tak redha, pasti akan dibayar kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni pun tuan-tuan, redha-redha lah. Yang mana orang pernah buat salah kat kita, orang pernah kutuk kata kat kita, kita redha lah, kita maaf lah. Supaya biar orang lain tak susah dengan kita, menyenangkan orang, mudah-mudahan Allah menyenangkan kita. Kita pun baik terang mana tuan-tuan, masing-masing kita ada aib tuan-tuan, masing-masing kita ada lemah dia, kita ada silap dia. Bila kita pelepas hak orang, Allah Ta'ala akan pelepas hak kita.